Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Nur Faiz bin Ismail. Hari ini kami akan membentangkan evaluasi penghayatan etika dan peradaban kos MPU 21032 penghayatan etika dan peradaban. Saya Irsyaduddin bin Muhammad Sofian. Nombor matrik saya ialah 10DK20F2016 bersama kawan-kawan saya iaitu Muhammad Nazrul Hakimi bin Mahidin 10DK20F2032, Sufi Syazwan bin Nur Azmi 10DK20F2040 dan Muhammad Firdaus bin Nurizan 10DK20F2039. Hari ini kami akan membincangkan dan membentangkan 4 isi yang telah diberikan. Yang pertama ialah terangkan kronologi peristiwa 13 Mei 1969 beserta dua faktor tercetusnya peristiwa tersebut di Tanah Melayu. Yang kedua, nyatakan 3 kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu. Yang ketiga, huraikan 3 cadangan bagi mengatasi isu perpecahan antara kaum di Malaysia. Dan yang terakhir, jelaskan 3 pengajaran yang boleh diperolehi daripada tragedi 13 Mei 1969 di Tanah Melayu. Hai, nama saya Muhammad Firdaus bin Nurizan dan hari ini saya akan menceritakan tentang kronologi 13 Mei 1969. So, ini berlaku disebabkan parti-parti gerakan DAP telah memainkan isu pengumuman dengan lantang dengan membuat slogan Mayan Malaya. Sebab pengumuman keputusan pilihan umum pada 10 Mei 1969, pihak pembangkang daripada parti gerakan yang dipilih oleh Dr. Tan Sri Kon telah membesar di kawasan Batu Selangor. So, beliau telah meminta kebenaran polis untuk berarak daripada Jalan Campbell, Jalan Sir dan menuju ke Kampung Baru. Sedangkan Kampung Baru itu adalah diduduki 30,000 orang Melayu dan tempat tersebut dibuat sebagai kubu UMNO. Dikatakan kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka. Sebagai lambang kemenangan, mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan slogan mereka tersebut. Bagi orang Melayu, mereka menganggap bahawa penyapu tersebut melambangkan yang mereka akan menyapu bermaksud menyingkirkan orang-orang Melayu ke laut. Ada yang telah mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu yang berada di tepi-tepi jalan. Okey, seterusnya antara dua faktor berlaku peristiwa ini adalah kerana pertelingkahan parti politik. Parti Tindakan Rakyat Petir ataupun PAP telah membangkitkan kedudukan hak istimewa orang Melayu soal bahasa, malahan taraf bumi putera orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpa menghilangkan rasa tersinggung orang-orang Melayu. Sedangkan segala-galanya telah dipersetujui sebelum ini. Okey, PAP juga telah menubuhkan Konvensyen Persatuan Malaysia iaitu KPM dengan disertai oleh Parti Progresif Rakyat dan Parti Bersatu Sarawak. KPM telah menyebabkan slogan kata Malaysia, hak orang Malaysia, Malaysian Malaysia, iaitu dengan tujuan hak istimewa orang Melayu atau bumi putera dihapuskan. Dan sebab kedua adalah masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang penempatan berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati. Persaingan ekonomi secara tidak sihat menyebabkan setiap kaum saling mencerabui antara satu sama lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazrul Hakimi Mahidin 10DTK20F2032. Nyatakan 3 kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu, iaitu 3. Yang pertama, politik. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, sosial kaum. 3 kesan daripada peristiwa ini. Dari segi politik, menyebabkan sistem masyarakat negara ini yang asalnya sangat taat dan hidup di bawah pemerintahan Raja dan Sultan telah mengalami satu perubahan yang drastik. Kuasaan rasa Sultan Melayu telah dihadkan kepada hanya menjadi lambang kepada sesebuah negeri dan negara. Dengan adanya sistem yang berbeza antara negeri, pemerintahan percaya bahawa setiap negeri tidak akan bersatu untuk menentang mereka kerana tiada persefahaman
sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Dari segi pendidikan di negara kita yang seakan-akan ikut telunjuk masing-masing dan ini tidak disukai oleh sesetengah individu. Ini juga menyebabkan banyak suara-suara yang inginkan keadilan daripada kerajaan supaya menyamaratakan sistem. Ramai tidak bersependapat anak-anak mereka yang tidak bernasib baik mendapat pendidikan kerana masalah pertelingkahan ini. Dari segi sosial kaum, peristiwa berdarah tersebut, kaum Cina sudah tidak bersefahaman dengan kaum Melayu, di mana pada mula pemerintahan Inggeris, kaum Cina kurang mendapat tempat di hati penjajah. Bermula juga dari zaman pemerintahan Jepun di mana mereka ditindas dengan begitu kejam oleh kaum Melayu. Ini menyebabkan sosial di negara pada masa itu terjejas. Setiap kaum pula hidup dalam tidak bersatu padu dan hidup berpuak-puak. Ada yang sependapat, ada pula yang berlainan. Uraikan 3 cadangan bagi mengatasi isu perpecahan antara kaum di Malaysia. 3 cadangan bagi mengatasi isu perpecahan antara kaum di Malaysia. Yang pertama, dari segi kerajaan. Kerajaan harus membuat hak kesamarataan istimewa kepada semua kaum yang berada di Malaysia bagi tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan hati daripada mana-mana kaum. Contohnya, setiap perayaan dan setiap kaum akan disambut mengikut budaya dan fahaman kaum masing-masing tanpa ada isu-isu yang dibangkitkan. Yang kedua, dari segi politik. Ahli politik mestilah bertindak dan berfikiran secara matang agar tidak menggurus hati dan perasaan kaum lain. Ini perlu dipentingkan kerana setengah ahli politik mereka gemar melepaskan kata-kata yang berbau kaum lain. Ini akan menyebabkan berlakunya perselisihan faham dan perasaan marah dari kaum tersebut. Seperti berlakunya pada 13 Mei tersebut yang menyebabkan banyak kematian berlaku antara kedua-dua kaum yang disebabkan hanya perselisihan faham dan kurang hormat antara kedua-dua parti iaitu parti PAP dan UMNO. Di samping itu, ahli-ahli politik juga haruslah melayani semua kaum sama rata tanpa memilih kekasih. Kesan daripada ini, masyarakat daripada kaum lain akan merasa selesa dengan layanan yang telah diberikan. Setiap dari parti-parti juga mestilah memberi peluang kepada kaum-kaum lain untuk sama-sama menyertai parti tersebut. Contohnya, Parti Malaysian Chinese Association MCA dan Malaysian Indian Congress MIC yang sama-sama bergabung dengan parti UMNO yang bermajoriti adalah orang Melayu. Yang ketiga, dari segi sosial. Masyarakat mestilah menghormati dan bersikap tidak rasis kepada kaum lain supaya dapat membentuk satu negara yang aman dan harmoni sesama kaum yang ada di Malaysia. Contohnya, kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada negara-negara luar yang sesetengah dari mereka berperang antara sesama kaum atau dengan kaum lain. Dari itu, kita dapat melihat betapa huru-haranya negara mereka. Assalamualaikum. Nama saya Sufisa Zamainul Razmi. Nombor matrik saya 10DTK 20F 2040. Hari ini saya nak membentangkan tentang 3 pengajaran yang boleh diperolehi daripada tragedi 13 Mei 1969 di Tanah Melayu. Kita pergi yang pertama. Perbaiki hubungan antara kaum. Tragedi ini juga membuka ruang muhasabah diri untuk semua pihak supaya memikir supaya mana hubungan antara kita sama kita sebelum ini dan selepas ini. Seperti yang telah dikatakan, semua pihak harus menghormati antara satu sama lain dan juga seterusnya saling mempercayai antara satu sama lain. Tak mustahil ada pihak yang akan ambil kesempatan atas kelemahan kita sehingga yang dikejar tak dapat, yang digendong di berciciran. Okey. Yang kedua, terima kekalahan atau kemenangan dengan bersederhana. Semua pihak seharusnya menerima kemenangan atau kekalahan dengan cara yang sederhana. Tindakan provokasi daripada satu pihak yang lain hanya akan boleh mengundang pelbagai lagi tindakan yang tidak ingin. Oleh itu, tidak kira sama ada kita kalah atau menang, konsep kesederhanaan perlulah dititik beratkan. Jika difikirkan dengan otak yang waras, tentu
tentu ada lebih banyak lagi cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih bijaksana. Okey, yang ketiga, jangan keterlaluan dan terlalu emosi. Tidak perlu bersikap yang keterlaluan dalam memperjuangkan ideologi masing-masing sehingga mengikut emosi dan amarah. Otak kita digunakan dengan akal yang bijak untuk memikirkan kesan dan akibat daripada perbuatan kita. Berfikirlah sedalamnya jika berada dalam kawalan amarah sebelum kita bertindak. Sikap sebegini hanya merugikan diri sendiri, malah lebih teruk jika melibatkan orang lain juga. Okey, sampai situ saja. Terima kasih daripada kami.